Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar masih lagi bab 5 ungkapan algebra dan ini adalah bahagian yang terakhir untuk bab 5 iaitu kita akan mendarab dan juga membahagi ungkapan algebra yang melibatkan satu sebutan. Okey, apakah yang akan dipelajari pada hari ini? Okey, yang pertama kita akan lihat membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra. Dan yang kedua, kita akan mendarab dan membahagi ungkapan algebra. Sebelum kita fokus kepada pendaraban ungkapan algebra, cikgu nak tunjukkan dahulu apakah beza penambahan dan juga pendaraban ungkapan algebra kerana murid selalu selalu confuse antara tambah dan darab ungkapan algebra. Okey, contoh kalau cikgu tunjuk 3 tambah 3. 3 tambah 3, okey, bermaksud ada 3 bongkah, kemudian tambah dengan 3 lagi bongkah. Okey, so itu adalah 6. 6 lah. Kita boleh kira ada 6 bongkah kat sini. Okey, bagaimana kalau y tambah y? Okey, kalau y tambah y, dia akan sebenarnya y ni kita cakap adalah bilangan yang tak tahu kan? Okey, macam yang slide sebelum ni, video sebelum ni. Okey, macam contoh satu kotak, dalamnya ada beberapa biji guli. So, kita tak tahu berapa biji guli. So, sebab tu kita labelkan dia sebagai Y. Okey, so tambah dengan lagi satu kotak yang sama, ada beberapa biji guli juga. Jadi, Y tambah Y sama juga dengan 2Y. Kan? 2Y. Sebab 2 kotak yang mengandungi beberapa biji guli yang kita tak tahu nilai dia. Okey, itu kalau Y tambah Y. Okey, kalau, tadi 3 tambah 3. Okey, bagaimana kalau 3 darab 3? 3 darab 3 bermaksud, ada 3 bongkah. Okey, 3 bongkah yang tegak. Darab dengan 3 bongkah lagi kat tepi ni. Dia dah jadi macam kita kira luas. Ni adalah 3 darab 3. So, 3 darab 3 sama juga dengan 9 lah yang awak belajar masa sekolah rendah kan? Ataupun, kalau cikgu nak bentukkan dia dalam kuasa 2 dan juga ataupun kuasa 3 yang kita dah belajar dulu. So sama juga dengan 3 kuasa 2. Sebab 3 darab 3 bermaksud 3 ni ada 2 kali. So sama dengan 3 kuasa 2 iaitu 9 juga. Itu adalah 3 darab 3. Bagaimana kalau cikgu tukar Y darab dengan Y? Y darab dengan Y maksudnya kotak ni, kotak Y yang kita tak tahu bilangan guli dia. So kita akan susun juga macam ni. Ni adalah kalau 4. Kalau Y tu 4. Tapi kalau Y kita tak tahu berapa kan? So ini sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak kira lah. Tak adalah nombornya kat sini. Tapi kita boleh ungkapkan dia dalam sebutan kat sini. Dalam sebutan kuasa 2 ni. So, kalau 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 2. Kalau Y darab Y sama juga dengan Y kuasa 2. Kalau Y darab Y. Maksudnya 3 kali darab Y. Dia akan jadi Y kuasa 3. Kuasa ni akan terbentuk apabila melibatkan pendaraban. Bukan penambahan. Masih lagi beza penambahan dan juga pendaraban ungkapan algebra. Cikgu tunjuk contoh lain. Kalau 3Y tambah Y. 3Y tambah Y bermaksud ni 3Y. 3Y ni sebenarnya ada 3 kotak Y. 3 kotak Y. 3 kotak yang cikgu cakap adalah beberapa biji guli dalam setiap kotak. So ada 3 kotak. Tambah Y maksudnya tambah lagi satu kotak. So 3 kotak yang kita tak tahu bilangan gulinya tambah dengan lagi satu kotak yang kita tak tahu bilangan gulinya. So menjadikan semua ni ialah 4Y. Ingat 4Y tu kalau tambah. Bagaimana kalau cikgu tukar tambah ni, cikgu tukar kepada darab. 3Y darab Y. So kalau darab tadi ingat tak? Darab cikgu susun kotak ni macam ni kan? So 3 darab 1. 3 ni Y ni maksud 1 lah. 3 darab 1 jadi dia jadi 3 darab 1, 3 kotak Y kuasa 2. Sebab Y ni ada 2 kali. So Y kuasa 2. Kita tukar, kita up sikit soalan. Contoh, 4Y tambah 2Y. So 4Y bermaksud 4 kotak.
tambah dengan 2 kotak. Okey. So total semua kat sini kita ada 6 kotak Y yang kita tak tahu nilai gulinya. Okey. So kalau soalan ni cikgu tukar kepada 4Y darab 2Y. Okey, 4Y darab 2Y bermaksud, okey, ni ada 4, 1, 2, 3, 4 darab dengan 2 baris ni. Ada 2 baris yang kita tak tahu. Okey, so 4 darab 2. Nombor dengan nombor lah. 4 darab 2. So kalau tengok pun bilangan kotak kat sini ada 8 kan. So 8Y kuasa 2. Sebab Y ada 2. Okey, jom kita uji. Okey, kita uji pemahaman awak tentang tambah dan juga tolak. Boleh tak awak bezakan? Okey, so kalau tengok kat sini 3Y tambah 8Y. Okey, fikir berapakah jawapannya? So 3 tambah dengan 8, tambah ya, tambah, so tambah je lah. So 11Y. Okey, next ialah 8Y tolak 2Y. Ni pun sama macam video yang sebelum ni. 8Y tolak 2Y. Ada 8 kotak, kita tolak, kita buang 2 kotak. Okey, so dia akan jadi 6Y. Okey, bagaimana kalau 4Y darab 3Y? 4Y darab maksudnya cikgu susun secara bertingkat-tingkat tu. So 4 darab 3, okey, 4 darab 3 adalah 12. Y ada 1Y, 2Y. So jawapan dia ialah 12Y kuasa 2. Okey, soalan yang keempat. Negatif 2Y darab negatif 3Y kuasa 2. Okey, so yang ini, ingat ya, ini negatif darab negatif. So, lagu yang cikgu nyanyi dalam video sebelum ni. Ne. Ni jawapan dia setelah po. So, positif 6. Sebab 2 darab 3, 6 lah. Tapi sebab po. Jawapan mestilah bentuk positif 6. Okey, Y kuasa 3. Kenapa Y kuasa 3? Sebab kat sini ada 1Y. Di sini ada 2Y. Ni ada darab kan? So maksudnya 1, 2, 3. So jawapan dia Y kuasa 3. Okey. So negatif 2Y tambah 10Y. Negatif 2Y tambah 10Y. Okey, ingat ya, ni bukan darab tau. Ni bukan darab. Negatif 2 tambah 10 akan dapat 8Y. Okey, kalau negatif 2Y darab 10Y. Ni darab, maksudnya darab nombornya kena darab lah. Macam tadi ni tambah, so negatif 2 tambah 10. Okay, so kalau darab, negatif 2 darab 10. Okay, so kita akan dapat negatif 20Y kuasa 2. Ingat, kuasa akan wujud kalau darab. Okay, bagaimana kalau negatif 2Y tolak 10Y? Negatif 2Y tolak 10Y. Okay. So, dia akan jadi negatif 2 tolak 10. Bermaksud negatif 12Y. Okey, sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bahagi. Okey, kalau 3 bahagi 3. 3 bahagi 3, kita tahu ada 3 biji guli dibahagikan kepada 3 orang. Kita akan dapat sama dengan 1. Okey, ini macam yang kita dah belajar macam biasalah. Ataupun sebenarnya 3 bahagi dengan 3. Sama juga dengan 3 ni kita boleh potong 1. Okey, kalau Y bahagi Y, okey, Y bahagi Y pun samalah. Kalau 3 bahagi 3 sama dengan 1, Y bahagi Y pun sama dengan 1. Di mana Y, okey, cikgu bahagi tu maksudnya per lah, benda yang sama. Y bahagi Y sama juga, okey, ni cikgu boleh potong atas dengan bawah kan, Y. So, sama juga dengan 1. Okey, kalau soalan cikgu tukar, 3Y bahagi Y. Okay, 3Y bahagi Y. 3Y ni bermaksud, 3Y bermaksud 3 darab Y. 3Y bermaksud 3 darab Y. Bahagi Y. Bahagi, cikgu cakap tadi per kan? Per dengan Y. Okay, so per dengan Y. Okay, so ini adalah bentuk bahagi. Okay, kemudian, macam cikgu cakap tadi, kalau ada atas dengan bawah, kita boleh potong. Tak boleh potong semua, kena pastikan ada partner dia, ada pasangan dia. Kalau cukup pasangan atas dan bawah, boleh potong. So macam yang ni, ada Y kat atas dan juga ada satu Y kat bawah. So kita boleh potong.
Potong, potong. Okey, kalau potong maksudnya tinggal berapa je? Dalam apa je yang tinggal kat sini dalam persamaan ni, dalam ungkapan yang ini. So, dia hanya tinggal 3 sahaja. Jadi jawapannya adalah 3 lah sebab Y dengan Y tu kita dah potongkan. Okey, bukan dah potong lah, kita dah hapuskan dia. Okey, seterusnya kalau, soalan dia. 8Y kuasa 2W bahagi dengan 4Y. Okey, macam biasa, ni dulu. Okey, ni cikgu ungkapkan dulu dalam pendaraban berulang. Pendaraban berulang maksudnya, okey, macam ni. Ini pendaraban berulang. 8, okey, 8. Darab, ada Y kuasa 2, bermaksud darab dengan Y ni ada 2 kali. Ni Y, ni darab Y, darab Y. Kemudian ada 1W kat belakang, so darab W. Ini adalah pendaraban berulang lah. Y tu kuasa 2, maksudnya Y tu 2 kali. Okey, bahagi maksudnya per 4Y. 4Y ni maksudnya 4 darab Y. Okey, so kalau perhatikan kat sini kita selesaikan dulu nombor dengan nombor. So kalau nombor dengan nombor, 8 dengan 4, cikgu boleh simplifykan, cikgu boleh mudahkan dia dengan sifar 4 kan. So 8 bahagi dengan 4 kita akan dapat 2. 4 bahagi 4 dapat 1. Okey. Lepas tu, okey, next kita perhatikan mana yang kita boleh hapuskan, yang kita boleh potong dia. Sebab syarat dia nak potong mesti ada satu kat atas, satu kat bawah. Mesti ada partner dia. So kat sini kita dapat 1Y, ini pun ada Y kat bawah. Okey, boleh potong. Y yang ini tak boleh nak potong. Walaupun ada Y kat bawah tadi. Sebab mesti partner, mesti pasangan berdua-dua. So kalau Y ni dah potong kat sini, so Y ni dah tak ada pasangan lagi, dah nak dipotongkan, nak dihapuskan. Okey, so sekarang kita tengok yang atas dulu. Yang atas, apa je yang tinggal sekarang? So ada 2, ada Y dan ada W. So 2YW ataupun sebenarnya 2WY. Okey, lepas tu bawah ada apa lagi tak? Bawah ada 1, tapi 1 tak perlu tulis pun tak apa. Kalau tulis 2YW per 1, salah. 1 tak perlu tulis. Jangan tulis kalau 1 tu berada di bawah. Okey, next soalan. Okey, kalau soalan 10P kuasa 3Q bahagi 4PQ kuasa 2. Okey, so yang ini dulu. Okey, yang ini dulu pecahkan dia dalam bentuk pendaraban. Okey, so maksudnya 10 darab P ni ada 3 kali P sebab kuasa 3. Kemudian ada Q. Okey, so ini dia. 10 darab P ada 3 ya. 1, 2, 3 dan last kali ada Q. Okey, ni bahagi. Bahagi maksudnya per. Okey, 4PQ kuasa 2. Ni yang bawah ni cikgu pecahkan dalam bentuk pendaraban. 4 darab P kemudian darab Q kuasa 2. Ni Q ada 2 lah. P ada 1 sahaja yang bawah. Okey, selesaikan dahulu yang nombor. Okey, 10 dengan 4. Okey, so kalau 10 dengan 4 kita boleh pakai sifar 2. Kan, gandaan 2. 10 bahagi 2, 5. 4 bahagi 2, 2. Okey, next. Okey, tengok mana kita boleh hapuskan dia. Kita boleh potongkan dia. So, kat sini ada P dengan P. Okey, hapus P dengan P. Okey, kat sini ada P lagi. Ada P. Tapi awak tengok kat bawah dah tak ada P. So, dah tak boleh nak dihapuskan. Okey, so ni samalah. P pun sama. Dah tak ada P kat bawah. Okey, last kali awak tengok Q. Ada Q kat sini. Okey, ada Q. So, boleh hapuskan dengan satu Q kat bawah. Cikgu gunakan warna biru pula. Q dengan Q. Sebab ingat dia mesti ada partner dia atas dan bawah. Okey, so kita double check yang atas. Okey, yang atas ada 5 dan juga ada 2P. P darab P. So that's why yang atas cikgu tinggalkan jawapan sebagai 5P kuasa 2. Sebab ada 5 dan juga 2P. Manakala yang bawah ada 2 dan juga Q. So per dengan 2Q. Okey, ini adalah soalan buku teks. Latih diri 5.2C. Okey, buku teks awak boleh rujuk pada muka surat 117. Okey, kat sini cikgu fokus soalan 1 dulu. Okey, soalan A. 3X darab 5X kuasa 3. Okey, so 3X. So 3 darab X lah. 3X ni bermaksud 3 darab X.
Kemudian darab dengan 5x kuasa 3. Kalau 5x darab, sebab darab, kalau tadi cikgu cakap kalau bahagi per duduk kat bawah. So kalau darab kita susun je lah kat atas. So 3x darab dengan 5x kuasa 3. Okey, so darab 5x kuasa 3. So maksudnya x tu ada 3. Ada 1, 2, 3. Ni 5x kuasa 3. Sebab dia darab kan. So susun je semua kat atas. Okey, so nombor dulu. Selesaikan yang nombor. Kita ada 3 dan 5 nombor kat sini. Okey. 3 dan 5 dan operasi ke atas. Ke atas ni sebab dia sebaris. So semuanya darab. So 3 darab 5. Okey. 15 lah. 3 darab 5, 15. Okey, kemudian. Okey, tengok. X ada berapa ni? Ada 1, 2, 3 dan 4. So, kalau 4, ada 4x bermaksud itu adalah x kuasa 4. Maka jawapan akhir ialah 15x kuasa 4. Okey, tengok soalan B. Soalan B, negatif 4mn darab 7m kuasa 2. Okey, so ini dulu. Yang pertama kat depan dulu. Negatif negatif 4mn. Okey, maksudnya negatif 4 darab m darab n, okey, darab dengan 7m kuasa 2. So maksudnya darab dengan 7m kuasa 2 ada 2m kat sini. 1, okey, ada 2. 7m kuasa 2. Okey, so nombor dulu. Kita ada negatif 4 dengan 7. Okey, so kalau negatif 4 dengan 7 sama juga dengan negatif 28. Okey, negatif 28. Okey, semudah kira lah. Kira. Okey, cikgu tandakan dululah M. Ada M, ada berapa M? Ada 3M kan? So, maksudnya M kuasa 3. Okey, kemudian ada ni jangan buat-buat tak nampak ya. Ada satu N kat sini mesti tulis. Mesti tulis kat belakang dia. So, ada N. N tu ada 1. So, tak perlulah tulis kuasa 1. So, tulis N sahaja. Kalau kuasa 1 tak perlu tulis kuasa 1 ya. Sama juga macam tadi kalau per 1. Per 1 tu jangan tulis kat bawah. Salah nanti. Walaupun jawapan akhirnya dah betul dah tu. Tapi per 1 jangan tulis ya. Okey, dan soalan C. Okey, ni soalan C. 2/3 P kuasa 4Q. Okey, so cikgu buat yang depan dulu. 2/3 P kuasa 4Q. Okey, so sini 2/3 darab dengan P ni kita akan ulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan last kali ada Q. Okey, so untuk yang ni lah. Okey, kemudian darab 6PR bermaksud darab dengan 6 darab P darab R. Okey, macam biasa. Okey, yang bahagian nombor dahulu. 2/3 darab dengan 6. Okey, so 2/3 darab dengan 6. Okey, so kalau tekan kalkulator 2/3 darab 6 sama juga 4 lah. Okey, ni cikgu dah kumpulkan 4. Okey, so tengok apa nombor yang ada tak pemboleh ubah yang berulang. Kalau kita perhatikan P banyak sangat berulang ni kan. Cikgu dah tandakan. So kalau kita kira ada 5P. 5P yang dalam kotak ni cikgu dah tanda ada 5P. Jadi kalau sebab ada 5P jadi P kuasa 5. Okey, kemudian perhatikan ada lagi tak pemboleh ubah yang lain. Okey, pemboleh ubah yang lain kita ada Q dan R. So kat belakang pun kena letaklah Q dan R. Okey, sebab dia macam cikgu cakap tadi ada satu sahaja Q bermaksud tu kuasa 1. Kuasa 1 tak perlulah tulis. Okey. Okey, ini adalah soalan kedua pula. Okey, so soalan kedua melibatkan soalan bahagi. Okey. Yang soalan A dahulu. Okey, so kita tengok kat sini ada soalan A ada 8x kuasa 6 y kuasa 4. Okey, cikgu ubah dulu dalam bentuk pendaraban yang berulang-ulang-ulang tu. So, 8x kuasa 6 bermaksud ada 6 kali x ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so ada 6 kali x ni. Y kuasa 4. Okey, so darab lagi ada 4y. 1, 2, 3, 4y. Okey, so bahagi. Bahagi bermaksud per. Bahagi bermaksud per, panjang per ni mesti dari depan sampai belakang. Okey, bahagikan dengan 2xy kuasa 3. Okey, so sini 2, x ada 1, y ada 3. Okey. So, okey, macam biasa
boleh nombornya boleh dikecilkan dahulu. 8 dengan 2 kita boleh gunakan sifir 2. 8 bahagi 2 adalah 4. 2 bahagi 2 adalah 1. Okey, kemudian tengok partner mana yang ada. Okey, tengok X yang pertama. Okey, so boleh bahagilah X yang pertama. Okey, kemudian ada X kedua. Ada X lagi ni. Tapi masalahnya X dah tak ada kat bawah kan. So kita tak boleh dah bahagi X ni. Tak boleh dah bahagi X. Okey, tapi kat bawah ada Y dan kat atas pun ada Y lagi. Okey, so cikgu pasang partner kuning pula. Okey, partner kuning. Ada lagi Y ni. So cikgu partnerkan hijau pula. Partner hijau ada sepasang atas dan bawah. Okey, kemudian ada Y lagi. Warna biru pula. So Y cikgu potong lagi. Okey, so sama dengan, so kita letak nombor dulu, ada 4, ni 4 kan. Okey, macam biasa kira X, ada X kat sini banyak betul X-nya, kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5X bermaksud X kuasa 5 dan 1 Y kat belakang ni. Jangan lupa, so ada Y. So double check, kat bawah ada lagi tak apa-apa tinggal? Ada tinggal 1, tapi 1 kalau duduk kat bawah tak perlu tulis. Okey, tengok soalan B. 4AB kuasa 3. Okey, 4AB kuasa 3. Okey, so 4 darab A darab B kuasa 3. Maksudnya ada 3 kali B. Bahagi, bahagi per dari depan sampai belakang. Bahagi 6A kuasa 2B. Okey, tukar 6A kuasa 2B. Okey, so tukarkan dia. Okey, macam biasa, 4 dengan 6. Okey, boleh dipermudahkan dengan sifir 2. So kita akan dapat 2 dan 3. Okey, kemudian partner kan, tengok mana yang kita boleh hapuskan dia. So kita boleh hapuskan A dan juga boleh hapuskan B. Okey, so tengok apa yang tinggal. Okey, 2 dan 3. Yang atas, tengok yang atas dulu. Yang atas kita ada 2 dan juga 2B kat sini. B darab B, so 2B kuasa 2. Okey, per dengan kat bawah kita ada 3 dan juga A. So ada 3A. Okey, dan soalan C. Soalan C, 12P kuasa 5R. Okey, so 12P kuasa 5. So ada 5P berderet cikgu susun kat sini. P didarabkan sebanyak 5 kali. Kemudian darab dengan R. Okey, bahagi. Bahagi ialah per. Perkan dengan negatif 10PQ. So negatif 10. Okey, ingat ya, kalau negatif mesti dalam kurungan. Negatif 10 darab P darab Q. Okey, negatif. Okey, so boleh simple. Kita boleh permudahkan dahulu 12 dengan negatif 10. Kita bahagikan dengan sifir 2. So kalau bahagi sifir 2, kita akan dapat 12 bahagi 2, 6. Negatif 10 bahagi 2, negatif 5. Okey, so kemudian partnerkan P dengan P boleh potong. Okey, kemudian ada lagi tak? Q ada tak kat atas? Q tak ada kat atas kan? Okey, so kumpulkan mana yang ada. Kalau kat atasnya apa yang ada? Yang kat atasnya ada 6, kemudian ada P, ada kuasa 4. Sebab ada 4P lagi kat atas. Darab. Okey, kemudian ada R. So 6P kuasa 4R. Bahagi per. Okey, ada per. Kat bawah kita ada negatif 5Q. Okey, negatif 5Q. Okey, nampak dah macam betul. Okey, tapi salah kat bahagian bawah. Negatif 5Q, kita tak boleh, negatif tak boleh duduk kat bawah. Negatif tak boleh duduk kat bawah, salah. Okey, so sebab tak boleh duduk kat bawah, kita pindahkan saja negatif kat bawah tu, kita pindahkan saja ke hadapan, itu sahaja. So, jawapannya masih lagi sama, cuma negatif tu kita alihkan ke hadapan, itu sahaja. Okey, seterusnya kita tengok soalan terakhir, soalan ketiga. Okey, so yang pertama soalan A ialah 2mn dulu. Kita start satu persatu ya. So 2mn bermaksud 2 darab m darab n. Okey, kemudian tengok yang kedua. Yang kedua ialah darab 5m kuasa 2. So sebab dia darab, jadi dia akan berada sebaris lah, dia akan berada di atas. So darab 5 darab m kuasa 2. Okey, kemudian bahagi. Bahagi, yang ketiga ni bahagi. So kalau bahagi per, semua dari depan sampai ke belakang per 3n kuasa 3. Okey, so 3n kuasa 3 maksud 3 darab n darab n darab n.
Okey, so kalau awak tengok kat sini, kita ada nombor 2 darab 5/3. So, awak tekan je kalkulator awak, 2 darab dengan 2 darab 5/3 tu maksudnya bahagikan dengan 3. So, awak akan dapat jawapan 3.3333. Banyak kan? Okey, tukarkan dalam bentuk pecahan. Tukarkan dalam bentuk pecahan, tekan shift, tekan ABC, awak akan dapat pecahan tak wajar ialah 10/3. Okey, 10/3. Okey, kemudian boleh potong dulu N dengan N. Okey, N dengan N boleh potong. So, tadi yang ni kita dah kira kan, yang bulat nombor ni kita dah kira dapat 10/3 kan. Okey, 10/3 N kuasa 2. So, kenapa M kuasa 3? Sebab ada 1, 2, 3 M ke atas. Dan kemudian ada 3 dan juga N kuasa 2 di bawah. Okey, bagaimana dengan soalan B? Okey, soalan B, yang pertama adalah 6XY. 6XY bermaksud 6 darab X darab Y yang dah keluar terus hijau ni. Okey, kemudian bahagi. Okey, bahagi maksudnya per 20 PX kuasa 2. Sebab bahagi kan, mesti per dan duduk di bawah lah 20 PX kuasa 2. So, di bawah cikgu dah letak 20 darab P darab X darab X. Okey. Okey, lepas tu darab dengan, yang ketiga tengok kat sini, darab. So, darab maksudnya dia akan berada di atas. Ingat, darab mesti duduk sebaris ke atas. So, darab, cikgu sambung. Darab negatif 5. Okey, kemudian P ada 6. So, P ada 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan last kali ada 1 Y. Okey, nampak macam betul? Tak betul awak. Tak betul ni. Mesti kalau per, mesti dari depan sampai ke belakang. Sambung. Per mesti sambung dari depan sampai ke belakang. Okey, so 6 dengan, kalau tengok nombor kat sini ada 6, negatif 5 dengan 30. Okey, so 6, tekan je lah kalkulator. 6 darab dengan negatif 5. Okey, kemudian bahagikan dengan 20. So, kita akan dapat negatif 1/5. Okey, tukar dalam bentuk pecahan. Okey, dapatkan dalam bentuk pecahan tak wajar iaitu negatif 3/2. Okey, so negatif 3/2 yang nombor tu. Okey, kemudian potonglah. X dengan X boleh potong. P dengan P pun boleh dipotong. Okey, so tengok yang atas tinggal apa? P ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian Y ada 1, 2. So, P kuasa 5, Y kuasa 2. Kalau ada murid dia cakap, cikgu boleh tak kalau saya nak buat Y kuasa 2, P kuasa 5. Maksudnya Y duduk kat depan. Boleh. Sebab itu adalah masih lagi sebutan serupa. Tapi kita belajar huruf P dahulu kan. Huruf P dahulu sebelum huruf Y. So, kita letak P kat depan lah. Tu konsep dia. Okay, tengok yang bawah. Yang bawah ada huruf apa je lagi? Ada X sahaja. So, X. So, kat bawah ada 2X. Okey, macam tak cantik je 2X ni. Cikgu centerkan dia. 2X duduk dekat tengah-tengah. Okey, so kita tengok soalan buku kerja awak, muka surat 52. Okey, tapi dekat sini cikgu tunjukkan untuk soalan 1C, 2C dan 2D sahaja. Okey, so kalau 1C, negatif 9M kuasa 2N darab 7/3P. Okey, so yang kat depan ni, kita buat dahulu pendaraban berulang. Okey, so negatif 9 darab M kuasa 2 bermaksud M tu ada 2 kali. Kemudian ada N. Okey, darab dengan 7/3P. So darab kan? Darab sambung sebaris lah. So darab 7/3 darab P. Okey, so ni darab dengan P kan? Okey, so tekanlah kalkulator awak. Tekan kalkulator. Negatif 9 darab dengan 2/3. Negatif 9 darab dengan 7/3. Awak dapat berapa? Negatif 9 darab 7/3. So, kita akan dapat, kalau tekan dapat, ni negatif 9 darab 7/3, dapat negatif 21. Okay, kemudian kiralah. Kita ada M kuasa 2 dan juga ada N, ada P. So, M kuasa 2, N, P. Okay, tengok soalan 2C. Okay, so 80 HK kuasa 2N. Okay, so cikgu pecahkan dahulu kepada pendaraban berulang. So 80 darab H darab K kuasa 2 darab N. Okay, so bahagi. Okay, bahagi maksudnya per.
Okey, yang ini negatif 36H kuasa 2P. Okey ni, cikgu dah tukarkan dia kepada bentuk pendaraban berulang. Okey, so 80 bahagi dengan negatif 36. Okey, 80 bahagi dengan negatif 36. So kita akan dapat negatif 2.22222. Okey, tukarkan kepada bentuk pecahan. Iaitu dapat negatif 20/9. Okey, ni kan? Nah, okey. So, cikgu keluarkan dahulu. Negatif 20/9. Cikgu dah tekan kalkulator, negatif 20/9. Okey, so barulah cikgu boleh potong H dengan H. Ada lagi ke yang kita boleh potong? Okey, dah tak ada kan? Sebabnya ada K, KN. Kat bawah ada H dan P sahaja. So, kumpulkan yang atas, maksudnya ada K ada 2. So, K kuasa 2N. Dan yang kat bawah ada HP. Jadi, ini adalah jawapan akhirnya. Okey, dan soalan terakhir, soalan 2D. Negatif 6R kuasa 2, S kuasa 2 darab 2R. Okey, so kita buat satu persatu lah ni. Okey, ni dulu. Selesaikan yang pertama dahulu. Negatif 6 darab R kuasa 2, R ada 2. S kuasa 2. Okey. Kemudian darab 2R. Darab bermaksud berada di atas lah. Cikgu sambung je. Darab 2R, 2 darab R. Bahagi bermaksud per. 6R kuasa 2S. So, 6 darab R ada kuasa 2 dan ada S. Okey. So, nombor dulu. Nombor dengan nombor. So, ni senang ni. Nampak tak? Negatif 6 dengan 6 kita boleh potong. So, negatif 1 dengan 1. Okey. Kemudian, tengok mana kita boleh permudahkan. Kita boleh potong dia. Hapuskan partner yang ada pasangan. So, R dengan R. Lagi R dengan R lagi pun ada. Kemudian ada S dengan S. Okey. So, tengok yang atas, apa nombor yang atas yang ada. So, kat sini kita ada negatif 1 dan juga 2. So, negatif 2. Okey, huruf pula. Boleh ubah yang ada ialah S dan R. So, RS. Macam tadilah kalau buat SR, betul. Cuma kita belajar alfabet huruf R dahulu sebelum huruf S. So, kita letak R kat depan. Okay, yang bawah, semua huruf ni, semua pun boleh ubah. Dah potong dah. Semua ni. Ada satu. Cikgu cakap kan, cikgu dah pesan. Kalau satu kat bawah, jangan tulis. Jadi, tinggalkan jawapan sebagai negatif 2RS. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jawab latihan. Stay safe. Buat latihan. Gambate. Assalamualaikum.